Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel YouTube Naim Vital. Buat rakan-rakan yang baru pertama kali sampai ke channel ini, saya harap anda dapat tekan butang like dan juga subscribe channel ini, dan kalau boleh tolong share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton video ini. Dan yang paling penting, ilmu dan juga input yang saya nak share ni sampai kepada rakan-rakan anda di luar sana. Okey. So, untuk video kali ini, apa yang saya nak berkongsi dengan anda adalah berkenaan dengan income replacement. Okay? Tajuk kita pada ini adalah bagaimana kita nak menggantikan pendapatan kita melalui takaful. So, macam mana guys? Macam mana takaful dapat membantu anda menggantikan pendapatan ketika anda sedang diserang sakit ketika? So, agak macam pelik lah pula kan, macam mana takaful ni dia boleh bayar kita punya gaji pula kan, sedangkan kita dah tak boleh bekerja ni, kita sakit ni kan. Okay, so inilah topik yang saya nak share dengan anda supaya anda semua faham dan tahu betapa pentingnya ada perlindungan takaful ni kan, dan betapa pentingnya juga untuk kita bagi tahu dengan kawan-kawan kita supaya make sure polisi takaful yang kita ada ni well insured. Apa maksud well insured? Maksudnya cukup. Kita ada satu perlindungan yang cukup. Okay, sebab kita faham ada statistik dan kajian daripada Bank Negara sendiri yang menunjukkan bahawa even though kita ada perlindungan takaful, tapi ramai yang tak sedar sebenarnya kita dalam kategori underinsured. Okay, apa maksud underinsured? Maksudnya kita sekadar ada sahaja tetapi perlindungan tu is not sufficient, tak cukup kan. Dia mungkin cover one angle saja tetapi another angle tak dapat nak cover. It's like this lah. Macam contoh, kita ada payung kan, kita cakap okay, kalau hujan ni tak apa, aku keluar rumah ni aku ada payung. Okay, gambaran dia macam tu lah. Tetapi sekali tiba-tiba hujan lebat, kita pun keluarkan payung. Payung kita tu kecil je guys, boleh tutup beberapa helai rambut sahaja kan, sedangkan tempat lain masih lagi basah. So ini adalah gambaran seseorang yang underinsured. Maksudnya perlindungan dia tadi ada, sekadar ada tapi tak cukup. So macam mana kita nak tahu kita ni underinsured or well insured? Pertama sekali, you kena tengok you punya polisi. Okay, kalau you masih lagi tak dapat you punya polisi, you boleh tanya you punya agent, sebab you punya agent boleh check kan, dan diorang tahu sama ada you dalam kategori yang well insured atau underinsured, dan you dapatkan advice from your agent. Sebab hanya agent saja yang dapat bantu you. Jangan tanya kawan. Sebab kalau kita tanya kawan, apa yang kawan akan cakap? Kau punya ni mahal lah, aku punya murah, kenapa kau bayar mahal-mahal? Baik kau tukar. Macam aku bayar RM60 sebulan je kan, kau bayar RM100.5 sebulan, membazir lah. Okay, ini adalah jawapan yang kita akan dapat kalau kita tanya kawan-kawan. So jangan tanya kawan guys, tanya you punya agent, sebab you punya agent akan bantu you lah. Okay, yang paling penting jangan curiga dengan credibility agent you, melainkan you rasa agent you memang orang yang cekik darah, memang tak membantu kan. So you have to find another agents dan minta bantuan another agents lah. Okay, no offense guys, tapi benda ni berlaku. Alright, so today apa yang saya nak cakap hari ni, yes, berkenaan dengan income replacement. Okay, begini, pertama sekali apabila kita bercakap tentang takaful, okay, you kena nampak takaful in a clear picture tau, dalam gambaran yang besar kan. Kebanyakan orang bila cakap takaful aja, dia nampak macam wah, medical card. So they only think about medical card. Apa? Oh, takaful medical card kan. So ini memang adalah satu gambaran biasa. Bila saya berjumpa dengan prospek pun, most of them akan nampak macam takaful medical card, takaful medical card kan. Yang dia nampak kalau kita pergi hospital, kita ada satu kad yang super power yang boleh bantu bayar kita punya medical bills. Okay, ini adalah gambaran layman, dan kebanyakan orang akan fikir benda ni guys tak salah. Okay, saya nak bagi tahu itu tak salah, tetapi dia sebenarnya beyond that. Dia sebenarnya lebih lagi. Dia bukanlah semata-mata medical card. Okay, medical card is only macam kita cakap, macam kalau dalam sekeping kek tu kan, dalam kek yang besar, dalam bulatan kek tu, dia mungkin sebahagian daripada kek tersebut. Okay, so takaful ni ada banyak lagi bahagian-bahagian lain yang perlu kita ambil untuk make sure if anything happen to us, kita mempunyai perlindungan yang cukup. Okay, kenapa kita nak cakap pasal income replacement? Pertama sekali, kita kena check dulu diri kita. Now, kita bekerja ataupun tak? Awak bekerja? Jawab. Okay, bekerja. Okay guys, kalau you bekerja, saya juga bekerja. Okay, kita semua bekerja. Ini adalah fitrah alam, tuntutan alam kan? Dan ini adalah
satu perkara dan satu tanggungjawab perlu kita jalankan. Kita perlu bekerja untuk make sure kita ada pendapatan. Dengan pendapatan, kita dapat berbelanja, kita dapat untuk menunaikan zakat, kita dapat menanggung keluarga. So, sebab itulah penting untuk kita ada income. Sebab kita nak meneruskan kehidupan. Tapi, pernah tak terfikir, kenapa aku bekerja? Kenapa aku masih bekerja? Okay, jawapannya sebab, Alhamdulillah, sebab kita masih lagi boleh bekerja, guys. Sebab kita masih lagi ada kesihatan yang Allah SWT izinkan kita. Kita masih sihat, masih kuat, masih ada kederat untuk bekerja. Dan disebabkan kesihatan itulah kita pergi bekerja, kita dapat income, dan dengan ada income kita dapat meneruskan kehidupan, kan? Kita semua orang nak hidup senang, guys. Semua nak beli rumah, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, kan? Lepas tu kita nak support anak-anak kita nak belajar, kan? Kalau anak yang masih kecil nak beli susu dia, nak beli pampers dia, kan? Nak beli makan minum lagi. Lepas tu nak kirim lagi dekat orang tua, nak bagi nafkah kat isteri lagi. So terlalu banyak kegunaan income ni. So just imagine, tolong tutup mata sekejap, just fikir, sama-sama fikir dengan saya, kan? Kalaulah kan, hari ini kita ditimpa musibah. Ini adalah satu persoalan yang perlu kita fikir. Kalaulah hari ini kita ditimpa musibah, kita ditimpa sakit, kan? Allah Ta'ala cabut nikmat kesihatan ni, kita lumpuh, kan? Cuba tanya pada diri kita, apakah bekalan yang kita ada untuk kita berikan kepada keluarga kita? Apakah bekalan yang kita ada untuk support our living expenses? Apakah bekalan yang kita ada untuk kita make sure ibu bapa kita di rumah masih lagi dapat duit bulanan belanja yang kita bagi? Apakah bekalan yang kita ada untuk make sure anak kita yang mungkin masih lagi kecil, mungkin umur dia baru 1 tahun, ada sumber kewangan untuk meneruskan kehidupan dia sampailah dia boleh untuk berdikari dan bekerja sendiri? Cuba tanya sama ada kita ada bekalan tersebut ataupun tak. Percayalah, rata-rata daripada kita tidak ada bekalan sebegitu banyak. Sebab itu apabila kita ditimpa sakit kritikal, kan, statistik sendiri menunjukkan ramai orang yang terpaksa berhenti kerja disebabkan oleh sakit dan mereka tidak ada sumber pendapatan. Kalau dulu isteri tak bekerja, duduk rumah jaga anak, sekarang suami tak bekerja, isteri terpaksa keluar bekerja. Dalam keadaan suami yang sakit ditinggalkan dekat rumah, anak kecil siapa pula nak jaga? Sebab tu tak terperanjat. Kalau kita tengok dekat luar, ada ibu tunggal yang bawa anak kecil dia heret ke sana sini. Ada yang jual tisu, ada yang jual merku, ada yang jual coklat, ada yang jual kerepek. Diorang ni semua ni, kita tak tahu apa asal usul dan latar belakang mereka. Tetapi mungkin dalam ramai-ramai tu ada dalam kalangan mereka yang betul-betul susah, yang ditimpa musibah yang mereka tak jangka disebabkan oleh penanggung tunggal dia tadi jatuh sakit dan tak boleh bekerja. Dan itulah gambaran yang perlu untuk kita fikir. Kalaulah hari ini kita jatuh sakit, apa sebenarnya pengganti kepada pendapatan kita? Sebab tu, apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah berkenaan betapa pentingnya you tahu apa polisi takaful yang you ada. Kalau you sekadar ada medical card, tuan-tuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat luar sana, percayalah, medical card tu bukan tak bagus, sangat bagus untuk bantu bayar kos hospital you. Kalau you sakit hari ni, you accident, you masuk hospital, segala kos rawatan you takaful akan tanggung. Tetapi what happen later, life after critical illness is much more important to think. Sekarang kita kena fikir kehidupan selepas kita discharge daripada hospital. Kita dah jalani rawatan, tuan-tuan, kita dah dapat treatment, kos rawatan insurans dah cover, takaful dah cover kos rawatan hospital. Sekarang you terlantar dekat rumah, you tak ada income, company dah tak nak hire you sebabkan you sakit. So bila company dah tak nak hire kita, company dah tak perlukan kita, apa sumber yang kita ada? Pertama sekali, kebanyakan daripada kita mungkin akan gunakan wang simpanan bank sedia ada. So masa tu kita keluarkan semua duit bank, kan? Bayangkan kan, kalau ini situasi yang kita hadapi, kita keluarkan duit bank kita, kita cek, alamak, ya Allah, aku ada 10,000 je dekat dalam bank. 10,000 ni mungkin boleh bertahan 2 atau 3 bulan. Wah, jadilah kita pun keluarkan duit bank. Duit bank dah habis, kita terpaksa jual kereta. Okay, pakai motor je lah, tak apa, kan? Kita jual kereta, lagipun kereta ni dah tak boleh guna, kita pun dah sakit, jual kereta, pakai motor. Besok duit kereta dah habis, kita terpaksa pula jual rumah, jual tanah. Last sekali kita nak jual apa?
kan? Inilah yang berlaku sampai ada orang terpaksa kan, kais pagi makan pagi, ada orang yang terpaksa mencuri guys. Sebab tu baru-baru ni kita boleh sampai tahap dengar ada orang sanggup mencuri sebab anak dia sakit, anak dia demam kan, dia hanya curi cool fever guys, dan sedikit makanan untuk anak di rumah. So saya rasa benda ini adalah satu benda yang sangat serius untuk kita sama-sama fikirkan. Adakah kita telah bersedia sekiranya kita ditimpa sakit kritikal? Jika kita belum melakukan persediaan, tak salah untuk bertanya dengan mana-mana konsultan takaful yang anda rasa percaya untuk mendapatkan hikmat nasihatnya. Sebab kalau anda tak bertindak sekarang, kita tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Terima kasih guys. Saya harap anda dapat sampaikan manfaat ini kepada kawan-kawan anda di luar sana. Percayalah, setiap tindakan kita pada hari ini, kita pasti akan mensyukurinya satu hari nanti. Jika anda belum sediakan papasan sakit kritikal, sediakanlah sekarang sebab manfaatnya terlalu besar. Jadi saat kita hilang upaya untuk bekerja kelak. Assalamualaikum.